Hai, Assalamualaikum guys. Okey, pada minggu lepas korang dah tengok kan gambar-gambar aku sebelum aku diet. Ah, Okey, pada minggu ni aku akan share apa yang aku lalui selama aku diet dan apa yang aku amalkan. Okey, kat sini aku nak jelaskan kat korang. Okey, untuk maklumat korang, aku rakam ni pakai kamera handphone Oppo A9 tanpa menggunakan kamera-kamera canggih. Ini sekadar untuk bagi penjelasan dan membantu korang untuk berdiet. Penjelasan ni tak terlalu panjang, tak terlalu pendek, ringkas, padat dan tepat untuk korang faham sahaja. Okey, untuk ulasan lain nanti kalau korang tak faham atau korang ingin bertanya, boleh komen di bawah. Jangan lupa bantu aku untuk subscribe dan klik like di channel aku ni. Semoga korang dapat bangunkan channel aku ni. Tujuan aku buat channel ni untuk membantu korang yang ada yang mengalami masalah kegemukan berat dan mengalami berat badan yang tinggi dalam badan. Okey, puncanya terlintasnya aku ingin diet ni ada banyak sebab, tapi sebab-sebab utama yang aku terasa nak diet ni adalah sebab bila badan dah gemuk, kita akan mengalami sakit tumit kaki. Pergerakan kita susah untuk kita bergerak ke sana ke sini. Samalah ke sana ke sini macam yang disebutkan Tan Sri Muhyiddin Yassin tu. Dan semasa kita PKP tu, walaupun PKP tak habis, pergerakan sosial tu perlu sentiasa diingati sampai SOP ni habis lah kan. Okey, kita tinggalkan bab tu, kita cerita pasal bab diet. Maaf lah kalau ada bunyi-bunyi yang tak menyenangkan korang lah. Ada bunyi ayam ke apa ke, maklumlah rumah kampung. Okey, kat sini pertama aku nak tegur bab diet. Sebelum korang teruskan diet, benda pertama yang aku belajar dalam pengalaman aku semasa aku diet adalah perlu diingatkan disiplin. Korang kena ada disiplin baru korang boleh diet. Kalau korang tak ada disiplin, korang takkan boleh diet. Okey, benda pertama yang menyebabkan korang ni, badan korang ni naik atau gemuk adalah gula tinggi dalam badan. Kebanyakan orang mesti tergandung dalam ni lah, gula-gula banyak tinggi dalam badan ni. Kalau korang dapat kat gula secara slow, maknanya korang akan berjaya dalam masa yang dekat ataupun jangka masa yang lama. Walaupun diet aku ni diet yang tak ekstrim lah, tapi kesan dia berpanjangan. Nak bandingkan dengan diet contoh Atkins, kalau korang cut betul-betul dalam masa sebulan, korang boleh berat korang boleh turun dalam 10 hingga ke 12 kilo dalam masa sebulan. Tapi cara diet aku ni 2 hingga 4 kilo selama sebulan. Kalau metabolisme korang tinggi, korang dapat turun 5 ke 6 kilo dalam masa sebulan. Macam aku dapat loss 15.5 selama 15.5 tu, sebanyak 30 kilo aku dah loss daripada berat aku 94 hingga ke 64 kilo. Nampak macam susah kan? Tapi sebenarnya itu terlahir daripada disiplin korang sendirilah. Kalau korang tak disiplin, tak jadi. Betul? Okey, sini aku nak ceritalah bab diet. Aku tak nak panjang-panjangkan ni, aku nak cut kan untuk korang faham. Okey, benda pertama yang aku buat semasa aku diet, apa yang aku amalkan adalah 80% penjagaan daripada makanan dan 20% itu daripada segi exercise yang aku lakukan setiap hari. Okey, bagaimana dengan exercise? Perlu ke kita exercise? Okey, memang perlu. Kalau kita cuma jaga makanan saja 80%, 20% itu kita tolak, kita tak nak senam, kita hanya duduk rumah, akan turun berat badan tapi jangka masa yang lama. Dan kesan akibat dia yang kalau kita tak melakukan senaman ni, kita kena faham tubuh badan kita yang besar dulu tu dengan daging kita, kulit kita yang mengembang tu akan menyebabkan stres lemak tu lebih ketara bila kita kurus nanti. Sebab kesan-kesan yang masa lebihan kulit masa kita membesar tu, stres lemak tu akan nampak lah. Contohnya di pergelangan bahu kita, pergelangan bawah ketiak ni, bawah perut, dekat perut, tu kan kita akan nampak lah kesan-kesan stres lemak kat situ. Tapi bila kita combinekan dengan 20% daripada segi exercise pula, kita akan mendapat tubuh badan yang lebih shape ataupun solid. Itulah kelebihan kalau kita bersenaman. Lagi satu, benda penting kita dapat jaga jantung kita. Kita kena faham tujuan kita diet
untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita, bukan untuk cantik, bukan untuk menunjuk pada orang. Kita kena ingat kita diet untuk sihat. Okey. Okey, terusnya penjagaan makanan yang saya amalkan adalah 3 jenis diet yang saya combinekan sendiri. Ini daripada pengalaman saya. Kalau saya nak ikut cara saya, boleh continue, stay tune dengan video saya ni. Kalau rasa benda ni macam tak sesuai dengan korang, ataupun korang nak kecam aku, rasanya korang tak perlulah tengok video ni. Sebab aku diet bukan aku ambil kelas. Aku bukan seorang coach. Aku belajar daripada pengalaman aku sendiri. Okey, bab pertama diet yang aku buat adalah DSS, diet suku separuh. Apa itu suku separuh? Suku separuh korang kena faham, karbo suku, protein suku dan separuh sayur. Okey, 3 jenis diet kan. Okey, yang seterusnya ialah IF. Aku mengamalkan intermittent. Aku nak sebut pun tak berapa pandai, tapi korang cuba search nanti. Intermittent fasting adalah salah satu cara diet yang mengamalkan 16 jam dan makan pada 8 jam seterusnya. Lebih kurang macam tu lah. Tapi apa yang aku amalkan adalah makan pada pukul 9.30 pagi, dan last makan aku meal aku adalah pada pukul 6.30 petang. Okey, korang akan tanya, tak lapar ke? Apa yang boleh buat bertahan macam tu? Aku mula-mula pun terfikir juga, lapar tu ada kan. Okey, aku gantikan dengan snacking aku pada pukul 10 pagi, apple hijau dan segelas air putih. Dan 9 malam, apple hijau juga dengan segelas air putih. Sehari 2 kali snacking, 2 kali meal. Dan air pula seelok-eloknya. Kalau korang yang baru-baru nak cuba ni, cuba tinggalkan air manis. Dia contoh daripada dulu korang minum sehari tu dalam 4 jam tu, korang 3 atau 4 jam tu korang 15 minit minum air manis, ataupun berjalan minum air manis, keluar kejap lagi minum air manis, ataupun buka peti ais minum air manis. Cuba kurangkan segelas sehari. Seelok-eloknya, kalau boleh korang minum air manis yang korang buat sendirilah. Korang boleh sukat lah air gula tu 1 sudut ke, 2 sudut ke. Dari situ korang dapat belajar lah nanti macam mana nak cut gula tu slow. Okey, seterusnya aku mengamalkan eat clean. Eat clean ni pula daripada segi cara pemakanan, korang kontrol minyak, gula dan garam. Okey, kenapa perlu kawal gula dan garam? Kenapa perlu kawal minyak? Okey, minyak ni dia ada terkandungnya sejenis lemak yang tinggi kalori. Korang kena faham kat situ, tinggi kalori. Gula pula dia boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri kita kalau kita ambil secara berlebihan. Tapi dalam iklim aku tak amalkan gula langsung dan juga garam. Okey, kalau daripada segi masakan pula, apa yang aku campur adalah rempah-rempah. Contoh kalau aku makan pun, aku lebih pada grill ataupun rebus. 2 makanan tu yang selalu aku amalkan. Kalau nak makanan lain pun susah kalau kita nak olah dia. Kalau contoh kita nak buat gulai lemak, kari kan, kita tak boleh amalkan santan lah. Kita kena guna contohnya macam seperti susu low fat. Okey, kalau korang pula leceh je ni nak masak macam tu, itulah cara yang terbaik. Makan grill dan juga buat sup atau rebus. Okey, daripada tentang sup pula, kalau buat sup korang mesti akan terfikir, boleh hirup kuah. Okey, daripada kuah tu pula ada kalorinya tersendiri. Tinggi juga kalori kalau kita ambil kuah tu sampai kita habiskan semangkuk kuah tu kalau kita hirup. Kena tahu kat situ. Okey, seterusnya aku jelaskan cara pemakanan yang betul yang aku buat selama aku diet. 2 bulan pertama aku mengamalkan DSS, Clean dan IF. Aku combinekan 3 tu. Maknanya masa makan aku 9.30 pagi, meal yang pertama nasi sebesar penumbuk, sayur separuh pinggan dan protein ayam. Contoh dada ayam, saya diet dada ayam. Kalau tak ada dada ayam, yang lain pun okey, tapi kalori dia ada pula terkandung sendiri. Kalori yang terkandung pula pada peha, kepak. Saya eloknya ambil dada, dibuang kulit jangan ambil. Okey, aku mengamalkan grill, bakar. Kalau boleh elakkan garam dan juga gula. Kalau boleh rempah-rempah tu seperti black pepper,
sebut jintan putih ataupun jintan manis, korang boleh gaulkanlah sikit-sikit bagi perasa. Sekurang-kurangnya ada rasa, tak ada tekanan korang diet. Kalau korang dengar nama diet ni macam tak perlu makan nasi, diet ni memang kena stop makan nasi. Okey, nasi tak salah, okey. Yang salahnya cara korang makan tu yang salah sebenarnya. Pengiraan kalori korang yang salah sebenarnya. Okey, untuk yang seterusnya, pada pukul 10.30 pagi kau ambil air hijau dan juga segelas air putih. Okey, meal terakhir pada 6.30 petang, nasi, ikan direbus bersama black pepper, serbuk black pepper, juga dicampur dengan benda rempah-rempah rata juga di dalam satu kuah tu, dalam satu periuk tu lah. Korang buat sup ikan ke, lepas tu dengan sayur separuh pinggan. Sayur pula diingatkan jangan yang jenis ditumis lah. Kalau boleh salad ke, tomato ke, brokoli yang direbus. Rebus pun jangan lama-lama, sebab khasiat dia akan berkurangan dalam kandungan air panas nanti. Selalunya kalau korang boleh basuh, korang boleh telan secara macam tu, okey lah, alhamdulillah. Perlu diingatkan dekat sini, sayur dengan buah ada perbezaan. Kata orang kalau diet kita tak nak makan sayur, kita boleh makan buah. Salah. Buah ada khasiat dia tersendiri dan sayur ada khasiat tersendiri. Seloknya buah dengan sayur tu diasingkan, jangan samakan buah dengan sayur. Okey, last malam pukul 9 malam korang makan air hijau dan juga segelas air putih. Okey, lanjut. Aku akan teruskan dengan penggunaan air pula seharian. Air mineral berapa banyak yang perlu kita minum. Normal manusia kita 8 gelas sehari. Lebih lagi bagus. Lebih lagi bagus. Macam saya, semasa saya macam aku diet dululah. Minta maaf lah, ada saya ada aku. Mula-mula buat video tersasul sikit kan. Okey. Mula-mula aku diet dulu, aku makan 3.5 liter satu hari. Jumlah air mineral yang aku minum. Sebab daripada situlah aku dapat kontrol cara pemakanan aku, supaya tak berlapar, craving macam-macam. Okey, soalan jawapan bonus, kira makanan bonus untuk korang lah. Selama aku diet, aku mengamalkan kacang. Contoh kacang-kacang yang favorite aku lah, kuaci lah. Aku pun tak tahulah dia kategori kuaci tu kategori kacang ke apa kan. Tapi kuaci dengan diet aku ni tak dapat dipisahkan lah. Sampai hari ni aku dah maintain pun aku still makan kuaci lagi. Bukan sebab aku craving apa, tak. Sebab aku dah terbiasa. Selama 5 bulan lebih aku diet. Dan sekarang pasal maintain pun aku masih mengamalkan diet. Aku masih makan kuaci juga. Kuaci tu lah segenggam, kadang-kadang 2 genggam. Ikutlah pada aku. Untuk mengelakkan craving sebenarnya makan kuaci tu, bukannya untuk apa pun. Okey, daripada segi exercise, yang seelok-eloknya untuk baru yang nak turunkan berat badan lebih 100 kilo, aku ingatkan sekali lagi, jangan ikut orang yang menggunakan latihan bebanan berat-berat ataupun larian yang membuatkan kita ni tak mampu nak buat. Kita cukup sekadar berjalan mengelilingi taman satu hari sebanyak 1 km, sejauh 1 km ataupun 1.5 km, cukup untuk satu hari selama 2 minggu. Try amalkan. Bila ada penurunan 3 atau 6 kilo dalam masa 2 minggu tu, ataupun 2 atau 3 kilo, korang cuba pula berlari anak slow-slow. Jangan paksa diri. Ingat, bila badan besar ni kita paksa, nanti boleh menyebabkan kecederaan pada angle kaki kita, lutut. Lutut tu kena jaga. Takkan nanti kita dah kurus, kita dah smart, kita dah cantik, kaki kita bermasalah, betul? Ada ke orang nak sihat tapi nak makan secara sihat tapi badan dia dah bermasalah sebab dia diet? Jangan macam tu. Okey, seelok-eloknya 3 kali seminggu ataupun 5 kali seminggu. Cara paling efektif untuk kita menurunkan berat badan. Selama ni pun membantu sebenarnya untuk kita membakar kalori. Okey, perkiraan kalori ni penting tau untuk korang tahu sebenarnya. Aku pun dulu mula-mula diet, aku pun zero lah. Tak tahu pasal apa-apa pasal diet pun. Tapi ilmu yang aku dapat ni, pengalaman aku, cuma aku belajar sendiri. Lebihnya pada aku belajar sendirilah. Aku belajar pada Google, tengok pada YouTube.
Mula-mula tu tak faham lah macam mana kira kalori apa semua kan. Kita pun susah kan, kita nak tahu kalori badan kita. Okey, sekarang dah canggih dah. Dekat Google pun kalau korang search pun dah ada sebenarnya untuk cara korang kira kalori korang tu. Korang boleh search kat Google. Contoh kalau korang perempuan, dia akan bagi guide berapa seminggu berapa kali korang exercise, umur korang berapa, tinggi korang berapa. Dia akan guide kau kat situ berapa kalori kau yang perlu kau ambil untuk satu hari, dan berapa kalori yang patut kau kurangkan untuk turunkan berat badan. Sama juga macam orang nak tambahkan berat badan. Okey, perbezaan dia penambahan kalori dan dan kurang kalori. Kalau kau nak tambahkan berat badan, nanti dia akan contoh kalau macam aku 2560 kalori yang perlu aku ambil. Kalau aku nak tambahkan berat badan, aku kena tambah lagi 500 kalori. Kalau aku nak kurangkan berat badan, aku kena kurangkan 500 daripada 2560 kalori tu, aku kena kurangkan. Macam tu je, simple je. Tapi benda tu yang nak kita disiplin tu susah. Lepas tu ada setengah orang kadang-kadang susah lah nak kira kalori. Okey, kalau korang nak betul-betul faham pula macam mana nak kira kalori satu hari, apa yang korang makan, korang boleh try download MyFitnessPal. Aku amalkan tu. Aku download benda tu, mudah lah bagi aku untuk aku kira guide kalori aku sehari berapa yang perlu aku ambil. Aku perlu ingatkan aku kurus daripada gambar-gambar aku sebelum ni. Jangan berfikir aku ni kurus secara aku mengamalkan supplement ubat kurus yang terjual dekat pasaran tu. Kalau korang berfikir aku diet ni mengamalkan ubat-ubatan, korang salah sebenarnya. Sebab aku mengalami sendiri pahit dan suka untuk menurunkan berat badan tu secara sihat. Tu aku cakap, benda yang pertama perlu kita terapkan dalam diri kita, disiplin. All is discipline. Kena faham disiplin tu. Susah macam mana pun, kalau korang nanti ada komen kat aku, saya dah buat macam ni, macam tu, tapi berat saya tak turun, ada kesilapan dia nanti. Sebab apa? Sebab korang tak disiplin. Kena ingat, disiplin ni berat tau. Sebab macam aku pun bukan disiplin sangat pun pasal penjagaan makanan. Sebab jenis orang gemuk macam aku ni dulu pun melantak je apa yang aku nak. Tak pernah pun aku nak kira kalori ke apa ke. Tapi bila aku dah belajar makanan secara sihat ni, baru aku tahu pengiraan kalori tu macam mana. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan selanjutnya, ataupun apa yang korang tak faham, ataupun ada benda yang korang ingin tahu, please komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sebab aku ingin bangun channel ni untuk membantu korang-korang yang ingin menurunkan berat badan. Aku bukan coach yang profesional. Aku bukan daripada pusat-pusat latihan supplement. Aku adalah aku yang ingin membantu korang. Apa yang aku tahu, aku akan cuba ajar korang. Okey, itu saja daripada aku. Assalamualaikum.